Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masa menunjukkan pukul 10.50 pagi pada hari Khamis 9 hari bulan April 2020. So sekarang kita akan adakan kelas Sains tingkatan 5 chapter 4 carbon compound dan subtopik yang terakhir iaitu polymers. Okey, so kalau kita tengok kat dalam skrin kamu ni, okey, ada banyak polimer dekat dalam dunia ni. So contohnya plastic bottle, raincoat, cotton wool, plastic container, styrofoam, cooking oil, semua ni adalah polimer. So kita nak tahu apa itu polimer. So polymer is a compound made up of a very long chain molecule formed by many small molecules joined together in a long chain. Okay. So kamu tengok polimer. Polimer maksudnya panjang, rantaian panjang monomer. Okay. So kita kalau sebelum nak faham polimer dulu, kita kena tahu monomer dulu. So monomer adalah a small molecule in a long chain that makes up a polymer. Okay. So kalau monomer adalah satu unit. Contohnya dekat sini ethene monomers. Okay, ethene monomers ada C2H4. Lepas tu kalaulah C2H4 ni bergabung, dia jadi polimer yang panjang macam ni. So monomer satu unit, polimer adalah gabungan unit-unit itu jadi panjang. Okey. So faham tak? Okey. So monomer, mono satu. So satu unit, satu molekul. Okey. Tapi kalau polimer, poli maksudnya banyak. Okey, contohnya polygon. Okey. Polygon banyak bucu. Poligami banyak kahwin. Okey. So poli ni maksudnya banyak. Mono maksudnya satu. So bila mono ni bergabung, monomer bergabung jadi polimer. So kalau contohnya kat sini adalah ethene sebagai monomer. Okey, kalau dia jadi polimer, dia panggil polyethene. So kamu ambil monomer dia, tambah poli. So itu adalah polimer dia. Okey, setakat ni boleh lagi? Okey, very good. Okey. So kita akan belajar perkataan polymerization and depolymerization. Okay. So polymerization is the process of joining many small molecules monomer together in long chains to form very large molecules polymer. So senang je. Kalau polymerization daripada monomer jadi polimer. Okay. Kalau depolymerization pula is the process of splitting a polymer into its monomer. So maksudnya kalau daripada polimer ke monomer namanya depolymerization. Okay. So ulang balik. Kalaulah the changes are from monomer to polymer. Apa nama proses dia? Monomer to polymer. Apa nama proses dia? Okay, very good. Polymerization. Salah bye. Yang lain betul Polymerization. Daripada monomer ke polimer. Okay. Kalau daripada polimer ke monomer? Okay. So, jawapan dia adalah bagi nama betul-betul. Depolymerization. Depolymerization. Tak mahu kata depo je. Nanti dalam pensel kamu kata depo salah. Okay, very good. Okay. So, senang saja. Okay, next. So, ada two types of polymer, iaitu natural polymer dengan synthetic
polymer. So senang je. So natural polymers adalah polymers obtained from plants or animals. Maksudnya datang daripada living things. Okay. For examples, latex. Latex daripada pokok getah. Cotton. Cotton daripada pokok kapas. Okay. Lepas tu wool and wood. Semua dia adalah natural polymer. Okay. Next adalah synthetic polymers. Man-made polymers. Maksudnya manusia buat dekat makmal. Okay. Lepas tu some examples of synthetic polymers include plastics, polyester, nylon. Synthetic polymers are often cheaper and better suited to their particular functions than natural polymers. Okay. So synthetic polymers ni dia lagi murah biasanya dan lebih sesuai untuk kegunaan kita. Cumanya ada banyak kekurangan juga ya. So biasanya synthetic polymers ni buat daripada petroleum. Okay. So setakat ni boleh lagi? Okay, very good. Okay, yang ini kamu kena hafal. Kalau dia bagi monomer, kamu kena tahu dia punya polimer. Atau sebaliknya, kalau dia beritahu polimer, kamu kena tahu monomernya. Okay. So, kalau natural polymer, contohnya karbohidrat, selulose dengan starch, monomer dia adalah glukos. Semua sama glukos. Sebab cara susunan glukos tu membezakan karbohidrat, selulose dengan starch. Monomer dia sama, cuma cara susun dia sahaja berbeza. Okay. Natural rubber, isoprene. Okay. Protein, amino acid. Okay. Next, synthetic polymer. Okay. Okay, ni salah Kalau synthetic rubber, monomer dia adalah neoprene. Okay, synthetic rubber, saya betulkan synthetic rubber, monomer dia neoprene. Okay. Kalau natural rubber, okay, monomer dia isoprene. Boleh tak? Okay So, kalau getah je prene. Tapi kalau isoprene, natural rubber. Kalau synthetic rubber, neoprene. Okay. So, nylon 66 ni adalah diaminohexane and hexadioic acid. Yang ni tak biasa keluar soalan. Kalau nama panjang-panjang ni tak biasa keluar. Perspex, ni selalu keluar Perspex methyl metacrylate. Perspex methyl metacrylate. Okay, polystyrene, styrene. Polyvinyl chlorida, chloroethane. Macam mana nak ingat? Yang ni chloride, yang ni chloro. So, polyvinyl chlorida adalah chloroethane. Kalau polyethene, ethene. Ini kena hafal, soalan ni selalu keluar dalam objektif kertas 1. Okay, so saya teruskan Okay. So, dalam polimer, kita kena belajar natural rubber So, natural rubber is a type of natural polymer consists of long chains of monomer. Okay, so monomer natural rubber adalah apa tadi? Ulang balik. Monomer untuk natural rubber. Okay, very good. Isoprene So, very good Okay, so monomer dia adalah isoprene. Okay. So, macam mana natural rubber ni dapat? Daripada milky secretion from rubber tree. So, bila rubber tree tu, kita kelar dia punya kulit. Okay, dia akan menghasilkan milky secretion. Nama dia latex.
Okay. So, kenapa kita selalu nak pakai rubber ni? Sebab dia punya special characteristic dia adalah elasticity. Dia elastic. Okay. Apa maksud elasticity? Elasticity maksudnya ability of an object or material to be stretched when it is pulled and return to its original size when it's released. So dia boleh kena tarik, dia boleh stretch, tapi bila lepaskan dia kembali ke asal. Okay. So itu adalah sifat rubber yang kita nak gunakan dalam kehidupan harian. Okay. So natural rubber also does not conduct electricity and heat. Dia tak boleh mengalirkan electricity dan tak boleh mengalirkan heat. Natural rubber is soft. Dia lembut je and precipitates into solids. So dia jadi keras, dia jadi perpenjal easily when cooled. However, natural rubber cannot withstand heat as it will melt into sticky substance when heated. So tapi masalahnya natural rubber ni kalau kena haba je dia cair. Bila dia sejuk dia keras. Tapi bila haba je dia cair. Dia boleh pecah, dia brittle. Tak brittle sangat lah. Dia elastic. Tapi tak se-elastic synthetic rubber. Nanti kita akan belajar ada perkataan baru iaitu vulcanized rubber. Ada dua jenis kita akan belajar. Kita akan belajar juga synthetic rubber. Apa beza dia? Okay, dua perkataan So, natural rubber ni nanti kita akan comparekan dengan kedua-dua rubber iaitu vulcanized rubber dengan synthetic rubber. Okay, next. Okay. So, kita nak tengok. Okay. Kita nak tengok the action of acids on latex. Okay. Saya tak akan tunjukkan video dia. Selepas kelas ni, saya nak kamu pergi YouTube, search ke apa jadi kalau latex ni added with acid. Saya akan ajar secara verbally saja, secara perkataan saja. Tapi nanti kamu tengok kat YouTube. Boleh? Okay. So, kita tengok So, latex ni, bila kita tambah acid, okay, ni perkataan ni penting. Coagulation will occur. Okay. When acid is added into latex, coagulation will occur. Okay. Nanti saya terangkan kenapa coagulation tu occur. Okay, sini Okay, so contohnya, bila rubber ni, bila kita kelar rubber tree ni, dia akan menghasilkan milk secretion iaitu latex. Tapi nanti dia akan jadi solid. Kenapa? Sebab ada acid. Tindakan acid tu akan menyebabkan rubber tu dia coagulate. Dia tergumpal. Okay. Coagulation tergumpal. Tapi kenapa bila kita letak acid, coagulation will occur? Okay, kamu kena tengok gambar ni. Okay, tengok gambar ni. Okay. So, secara naturalnya, okay, kalau saya lukis. Okay. So, rubber molecule sebenarnya, dia macam ni rupa dia. Okay, saya lukis ni. Okay. Rubber molecule dia macam ni. Okay, dia ada membrane. Okay, membrane protein, kita panggil dia membrane protein. Membrane protein. Okay. Lepas tu, membrane protein ni bercharge negatif. So, dia charge negatif, 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 negatif. Okay, negatif. Charge negatif. Dalam membrane protein ni, ada rubber chain. Macam ni. Okay. So, rubber chain ni dalam membrane protein. Okay. Lepas tu dia terapung dalam air. Dia terapung. Okay. So, dia ada banyak lah macam ni. So, saya copy je lah ni malas.
Dia ada banyak benda macam ni. Okay. Dia banyak terapur. Kita bagi dia colloid ya. Dia banyak terapur. Okay. Soalan saya kanak-kanak. Soalan saya, kalaulah charge dia negatif, kalau dia jumpa dia apa jadi kalau membran ataupun rubber molekul ni jumpa dengan rubber molekul lain? Apa jadi? Dia punya membran protein ni charge negatif. Dia tak collide Dia tak collide. Kenapa jawapan collide tu salah? Okey, jawapan nama dia adalah repel each other. Bukan jadi positif, dia repel, dia menolak very good. Okey, kalau dia negatif, dia akan repel each other. So maksudnya dia tak akan langgar langsung. So bila dia jumpa je dia lari. Okey? Bila dia jumpa je dia lari. Sebab kenapa dia repel? Sebab membran protein ni bercharge negatif. Okey. Tapi bila asid datang, very good Okey, bila asid datang, asid ada ion hidrogen. Okey. Ion hidrogen ni bercharge positif. Okey. So ion hidrogen bercharge positif ni, dia akan meneutralkan. Dia akan pergi kat negatif charge ni, dia meneutralkan dia. Dia pergi kat sini, dia neutralkan. So lama-lama charge ni dah hilang. Charge ni dah hilang. Okey. Sebab ion hidrogen dan neutralkan charge dia. Okey, so bila charge hilang, okey. So bila charge hilang ni saya padam. So bila asid dia meneutralkan membran protein yang bercharge negatif. So sekarang ni membran protein dah neutral kan? So kalau dia jumpa membran protein yang lain, akhirnya jumpa, apa jadi? Dia boleh langgar, Dia boleh langgar. So bila dia langgar, membran protein ni akan pecah. Dia akan pecah. Pecah. Sebab terlanggar kan? Okay. So bila membran protein ni pecah, yang rubber chain dalam ni akan terkeluar. Betul, dia akan terkeluar. Dia masuk dekat sini. So apa jadi bila dia bergabung? Apa jadi dia kalau dia gabung? Dia akan coagulate, dia akan tergumpal. Kamu bayangkan macam earphone tu. Kalau kamu letak dalam poket, dia akan tergumpal. Tapi yang ni tak boleh nak urai balik, tak boleh nak buka balik gumpalan tu. Okay. So bila dia banyak-banyak tergumpal macam ni, so dia akan jadi coagulate lah. Okay, so kita tengok balik gambar ni. Okay, so membran protein ni charge dia negatif. Okay, dalam membran protein ada rubber polymer. Bila hidrogen datang, hidrogen ni charge positif, dia akan meneutralkan membran protein. Bila dia neutral, barulah boleh langgar collision between neutral rubber particles occur. So dia langgar. So bila dia langgar, latex pun coagulate. Boleh tak ni? Faham tak ni? Okay. Thank you. Okay, very good. Okay. So tadi kalau kita letak acid, dia akan coagulate latex. Tapi kalau kita letak ammonia adalah weak alkali Ammonia adalah weak alkali. Okay. So, untuk elakkan coagulation of latex, kita kena tambah ammonia. Sebab apa? Latex can also coagulate without the addition of an acid. Okay. Kalaulah kamu macam contohnya kita ada satu latex, kita biar je kat udara, lama-lama latex tu akan coagulate sendiri
kalau kita tak tambah asid pun. Okey, sebab apa? Sebab dalam latex ada bakteria. Okey. Bila bakteria ni digest the layer of protein, dia akan produce acid. So, bakteria yang menghasilkan asid ni menghasilkan ion hidrogen. So, ion hidrogen tu menyebabkan membran protein boleh jadi neutral dan berlanggar. So, coagulation latex pun berlaku. Kalau tak tambah apa-apa, faham ni? Okey. Kalau tak tambah apa-apa, kita tak tambah asid pun. Okey, kita tak tambah asid pun. Tapi ada bakteria, okey. Ada bakteria. So bakteria dalam latex ni dia produce acid. So bila dia produce acid, adalah ion hidrogen ni. So ion hidrogen ni pun neutralkan membran protein ni. Bila membran protein neutral, langgarlah partikel rubber ni, rubber particle ni. Bila rubber particle langgar, membran protein pecah. Okay, they break the membran protein and then coagulation occur. Okay, faham tak kat situ? Okay tak lagi ni? Okay, so kita kenalah tambah ammonia ni untuk prevent of coagulation of latex. Okay. Macam mana ammonia ni boleh prevent coagulation of latex? Okay. So kita tengok dalam ammonia, bila ammonia ditambah, okay, kita dia bukan tambah hydrogen ion Bila ammonium tambah, okay, so sekarang ni kita pasal ammonium added added into latex. Okay. Bila ammonium added into latex, dan ammonium akan menghasilkan hydroxide ion. Okay, hydroxide ion. Okay, so hydroxide ion ni dia bercas negatif. Okay, tadi kalau dalam natural latex ada bakteria kan? Okay, so hydroxide ion ni, okay, dia akan meneutralkan, okay, hydroxide ion akan meneutralkan the acid produced by bacteria. Okay, so bakteria tu menghasilkan acid. So OH minus ni dia jumpa dengan H plus daripada acid daripada bakteria. So dia neutralkan dia. So bila dia dah neutralkan, H plus ni dah tak ada dah. Bila H plus tak ada, boleh tak dia neutralkan membran protein ni? Kalau H plus tak ada dah, H plus tak ada dah. Sekarang ni, H plus tak ada. Okay, bila kita letak ammonium, okay, so ammonium ni menghasilkan hydroxide ion. So hydroxide ion ni dia neutralkan acid ni. So dah tak ada dah ni, dah tak ada dah. So macam mana dengan membran protein ni? Dia masih neutral ke atau kekal negative charge? Salah. Kamu tak faham konsep. Okey, ulang balik. Ulang balik daripada awal balik. Okey. Ini namanya membran protein. Luar ni namanya membran protein. Dalam ni namanya rubber polymer. Ulang balik. Kelas ni akan jadi lama. Okay. Ni namanya rubber polymer. Okey.
Okey. Membran protein luar dia bercas negatif. Luar dia cas negatif. Okey. Luar dia cas negatif. Ulang balik, luar dia cas negatif. Lepas tu, kalau dia bercas negatif, kalau membran lain jumpa dia, apa jadi? Okay, very good. Dia tak pecah. Dia tak pecah. Dia repair. Ulang balik. Luar ni adalah membran protein. Okay, dalam ni ada rubber polimer. Membran protein ni bercas negatif. Okay. So, bila rubber particle ni, dia jumpa rubber particle lain, dia masih bercas negatif ni. Apa jadi? Dia repel. Kenapa dia repel? Kenapa dia repel? Okay, very good. Sebab dia negatif jumpa negatif, dia tak nak langgar kan? Okay, very good. So, kalau dia sama charge, dia akan repel. So, dia lari. So, dia tidak akan berlanggar. Dia tidak akan berlanggar. Bila tidak akan berlanggar, maksudnya tidak berlaku coagulation. Tidak berlaku penggumpalan. Okey, tapi dalam latex ada bakteria. Okey, very good. Bakteria ni dia akan produce acid. Dalam acid ada ion hidrogen iaitu H+. Okey. Ion hidrogen ni bila dia jumpa negatif charge, okey, dia jumpa negatif charge, dia akan neutralkan. Dia neutral. So, luar membran protein ni dah tak ada charge. Okey. Luar protein ni dah tak ada charge. So, saya kena pakai pemadam saya besar. Okey, dah tak ada charge. Okey. Tak ada charge. Sekejap ni lambat nak. Sekejap sabar So, dia tak ada charge. Sebab dia dah neutralkan. Okey. So, sekarang ni, bila dia neutral, boleh tak dia langgar? Boleh tak dia langgar? Langgar. Boleh tak? Okey. Bolehlah langgar. Kan? Dia boleh langgar sebab tak ada charge dah. Kalau yang ni, dia tak langgar sebab dia ada charge. So, bila ada charge, dia nak langgar je pun. Dia repel. Okey, dia nak langgar tak jadi sebab dia repel. Okey. Tapi yang ni, dia boleh langgar sebab tak ada charge. So, dia boleh pun langgar. Bila dia langgar, membran protein dia pecah. Ini membran protein dia pecah. So, pecah membran protein ni. Pecah. Okey. So, bila membran protein dia pecah, rubber polimer dalam membran protein ni akan coagulate. Dia akan gabung macam ni. Banyak-banyak. Okey. Okey. So, bila kita letak ammonia. Okey, ulang balik. Bila kita letak amonium ke ammonia? Tak ingatlah, ammonia kan? Bila kita letak ammonia, okey, ammonia ni menghasilkan hydroxide ion. So, hydroxide ion ni bercas negatif. Okey, very good. Bila dia bercas negatif, okey, so hydroxide ion ni, dia akan neutralkan apa? Dia neutralkan asid ni. Okey. Dia neutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria ni. So, sempat tak asid ni nak neutralkan membran protein ni? Sempat tak? Tak, dia tak akan neutralkan. So, dia kekal sebagai negatif.
Bila dia kekal negatif, so dia langgar tak ni? Dia boleh tak langgar ni? Dia kekal negatif ni boleh tak dia langgar? Dia tak langgar. Bila dia tak langgar, dia repel. So, tak adalah berlaku coagulation. Yeah, very good Okay. Setakat ni okay. Thank you sebab bagi feedback. Saya suka walaupun kamu cakap ni, saya suka kamu feedback. Okay. So, dah faham. So, saya ulang. Kalau kita tambah acid, coagulation of latex happen ke tidak? Bila tambah acid. Okay, very good. Kalau tambah ammonia atau alkali? Okay, tak berlaku. Okay, very good. Itu adalah konsep yang kamu kena faham Okay, very good. Thank you. Okay. Okay, selesai dah. Okay, itu baru jumpa bos kecil. Kita nak jumpa bos besar sikit. Kalau kita main game, kita akan level up kan? Kita akan naik level kan? Okay, nak jumpa bos besar sikit. Okay. Okay, bersabar. Okay. So, sekarang ni, sebelum ni, rubber was not very useful. So, sebelum ni, dia tak guna pun. Sampailah vulcanization was discovered. Okay. Apa benda lah vulcanization kan? Okay, jom kita tengok apa maksud vulcanization. Sorry. Okay, so kita tengok vulcanization dalam istilah science direct topics ni. So, vulcanization is a chemical process in which rubber is heated with sulfur. So, maksudnya rubber tu, latex tu, kita heatkan dengan sulfur. Okay, so maksudnya kamu kena ingat, kita tambah sulfur. So, vulcanization adalah tambah sulfur Okay. Kalaulah rubber ni tak letak sulfur, tak berlaku vulcanization ataupun dia masih natural rubber, okay, dia punya sifat dia adalah cannot withstand heat. Cannot withstand heat. Natural rubber Natural rubber cannot withstand heat. Okay. Sebab bila ada heat je, dia akan cair. Dia akan jadi macam melt lah. Jadi melt gitu Okay. So, kita tambah sulfur atom. Okay. Atau nama proses dia vulcanization. Supaya kita nak kuatkan dia punya ikatan kimia. Form strong chemical bonds or cross-link between long chains of rubber molecule, joining them together. Okay, apa maksud dia? Kita tengok gambar dia. Okay, so kita tengok A ni. Gambar A ni adalah natural rubber. Okay, so dia adalah rangkai panjang. Dia tak ada kaitan pun antara atas dengan bawah. Tak ada kaitan Tapi bila kita tambah sulfur, proses ni kita panggil vulcanization. Dia akan tambah sulfur antara chain ni. So, kita panggil dia cross-link. Cross-link of sulfur between rubber chain. Kalau dari segi kimia dia macam ni rupa dia. Okay. SS gabung. So, maksudnya rubber chain ni bergabung dengan rubber chain ni sebab ada S ni. Cross links of S. Okay. Setakat ni boleh lagi? Okay, soalan saya. Proses heated with sulfur, apa nama proses tu? Rubber heated with sulfur, apa nama proses tu? Okay, very good. Vulcanization. Okay.
So kenapa kita kena tambah cross-link ni? Okay, kenapa kita kena tambah cross-link between rubber molecules ni kan? Okay. Sebab bila kita tambah cross-link ni, okay. Okay, bila kita tambah cross-link ni, dia tak tahu pula, okay. Dia akan menguatkan molekul ni. Okay. Saya pakai words saya akan words. Okay, very good. Hamizah dia dah baca nota dah. Okay, very good Hamizah. Okay. So, kita compare kan natural rubber. Kita buat table lah. Insert table. Okay. So, kita compare kan properties. Okay, natural rubber dengan vulcanized rubber. Okay. So, properties dia, yang pertama, kita tengok dia punya elasticity. Elasticity ataupun, apa dalam Melayu dia? Keanjalan. Okay, elastik keelastikan. Apa elasticity? Bahasa Melayu tak ingat lah. Okay, so kita tengok elasticity ni. Okay, so natural rubber, dia less elastic. Yang ni adalah more elastic. Okay, kenapa? Keanjalan. Okay. Kenapa vulcanized rubber ni more elastic? Sebab dia ada cross-link chain between rubber molecule. Kamu tengok ni Kalau elastik, okay. Contohnya, kalau saya tarik molekul yang atas ni, okay, dia tak kembali ke asal. Sebab dia tak ada siapa yang boleh tarik dia kembali. Tapi bila kita tarik ni ke kanan, okay, dia akan kembali ke asal sebab dia ada cross-link ni. Dia macam spring. Okay. Yang ni dia tak ada spring. Yang ni dia ada spring. Okay. Bila dia tarik atas ni, bila kita lepaskan dia jadi balik kat sini. Tapi yang untuk yang natural rubber, kalau kita tarik, okay, lepas tu dia biar je tu dah, dia stretch dah. Sebab tu dia more elastic. Dia longgar. Betul. Dia tak kuat kan. Okay. So, kita tengok selain daripada tu, kita tengok heat. Okay, kalau kita kena heat kan. So, yang ni cannot withstand heat. Okay. Yang ni can withstand. Ini maksudnya, kalau dia panas sikit, dia tak cair. Contohnya lah. Kalau natural rubber ni, bahan yang kita pakai setiap hari adalah biasanya getah sayur tu. Getah kamu guna, kamu dapat masa pergi pasar ke, dapat kuih ke, beli kuih ke, kamu akan dapat getah tu kan. So getah tu buat daripada natural rubber. Getah oren tu. Kalau getah tu, kamu perasan tak? Kalau dia macam kita panas sikit ni, dia macam dah cair, dia melekit-lekit. Kerana dia bergabung dengan getah-getah lain. So itu maksudnya dia cannot withstand heat. Panas sikit dia melekit. Tapi kalau vulcanized rubber, kalau dia panas sikit, contohnya tak adalah sampai kita letak api, tapi kalau dia tinggi suhu, dia tak akan melekit-lekit. Okey. Itu dua sifat utama. Kalau dari segi, contohnya tayar, betul? Dari segi conductivity, dua-dua masih lagi conductivity of electrical conductivity kan. Kalau electrical conductivity, so dua-dua masih penebat. Apa penebat? Conductor. Dia adalah insulator. Okay. So dua-dua insulator. So masih lagi sama. Dia juga insulator bagi heat conductivity, dia cannot conduct. Okay. So dua-dua ni pun insulator. Okay. So selain daripada ni, kamu kena tahu properties dia. Kamu kena tahu barang-barang dia.
Okay. So, kamu kena tahu barang-barang dia. Tapi kat sini macam tak ada barang dia pun. Okay, ada dia. Okay, ni. So, kita tengok uses of vulcanized rubber. Vulcanized rubber is used in tires and tire products, raincoats, gloves, hose, tubing, footwear, insulators, valves and gasket. Okay. So, ni tire, bola, ada kasut. Okay, kenapa kasut kena buat daripada vulcanized rubber? Selipar tu. Kenapa kena buat daripada vulcanized rubber? Okay, betul. Dia tahan lama, betul. Cuma bayangkan, kalau jalan tar tu tengah hari, kamu jalan pakai selipar, lama-lama jalan, tiba-tiba cair selipar tu. Kan? Tiba-tiba tak ada dah. Tiba-tiba tapak kaki je. Okay, so selipar pun kena buat daripada vulcanized rubber. Okay. Lepas tu, okay, glove ni ada dua jenis Kalau yang untuk basuh pinggan mangkuk tu, yang macam tebal sikit tu kan, itu adalah vulcanized rubber. Tapi kalau glove yang untuk pembedahan, surgery glove tu, itu adalah natural rubber. Kan yang surgery tu dia macam balon adalah natural rubber. Kalau yang surgery tu dia macam nipis kan. Dia macam warna macam krim-krim tu. Itu adalah warna putih tu, itu adalah natural rubber. Kenapa kena natural rubber? Sebab kita pakai buang je. Kita macam nak prevent daripada kena kulit je, bukannya untuk heat ke apa tak. Okay, kita pakai pasal kita buang, tak kena. Tapi kalau macam untuk basuh pinggan tu, dia kena tebal sikit sebab dia kena banyak chemical kan. Dia kena minyak lah, lepas tu dia kena sabun tu, lepas tu kita nak kena basuh balik kan. So dia kena kuat, kena pakai rubber Okay. So habis dah. Okay, dah habis topik ni. Okay, soalan. Soalan ya. Okay, soalan. Semua pandai. Okay, sekejap soalan. Okay, sekejap Okay. Random wheel. Random picker. Sekejap So hari ni punya topik dia macam sikit, tapi boleh faham Okay. Soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Polymer is a long chain of garis. Okay, apa dia? Polymer is a long chain of a unit called. Okay. So boleh boleh. Okay, saya cuba.
Sabrina ada? Sabrina? Sabrina tak ada. Okay. Okay. Aisyah Mizari ada? Tak ada juga eh? Adalah Aisyah Mizari. Ada. Okay. Aisyah Mizari. Apa jawapan dia? Polymer is a long chain of a unit called... Mana Aisyah? Aisyah tolong sahut saya. Aisyah Muzari. Okay. So maksudnya dia tak ada kat depan komputer lah. Okay, tak ada. Okay. Khadijah pun tak ada eh? Khadijah pun tak ada. Okay, Khairin Sofia. Riza macam mana Riza? Okay, apa jawapannya Khairin Sofia? Polymer is a long chain of a unit called... Yeah, betul. Okay, very good. Okay, what is the name of the process from polymer to monomer? What is the process called from polymer to monomer? Okay, bersedia? Hafiza, siap Hafiza. Sekejap kena nama kamu tak? Sofia Hani. Okay, Sofia Hani. Apa nama proses dia? Tak ada ke? Tadi saya nampak ada. Oh, tak ada dah. Okay. Kejap. Nabiha. Ada tak Nabiha? Ada. Okay. So, apa nama proses dia? Daripada polymer to monomer. Yeah, betul. Depolymerization. Okay, very good. Okay, saya tengok soalan balik. Okay. Okay, soalan. Which of the following is the synthetic polymer? Which of the following is the synthetic polymer? Kejap Saya nak cut dulu. Okay. Which of the following is the synthetic polymer? Okay, nampak tak kalau saya besarkan macam ni? Okay, A, starch. B, protein. C, polyisoprene. D,
polyethylene. Mana yang synthetic polymer? A. Starch, B. Protein, C. Polyisoprene, D. Polystyrene. Okey, dah bersedia? Saya nak buat wheel ni. Soalan faham Mana yang synthetic polymer? Starch, protein, polyisoprene dengan polystyrene. Okey. So kita tengok siapa yang bertuah. Okey. Aina Safiyah. Tak ada juga. Mai. Okay, Mai? Nak tengok jawapan. Okey. Okey, mana yang synthetic polymer? A. Starch, B. Protein, C. Polyisoprene, D. Polystyrene. Mana synthetic polymer? Okey, betul. Polystyrene Yang C tu polyisoprene, dia adalah apa? Siapa boleh jawab? Polyisoprene tu apa? Nama lain dia apa? Polyisoprene. Betul, natural rubber. Very good, Raja. Okay, natural rubber nama dia adalah polyisoprene. Okay, good. Okay. Next, soalan seterusnya. Saya baru jawab tadi. Tak apalah. Dah balik je. Which of the following is the monomer for natural rubber? Which of the following is the monomer for natural rubber? A. Glucose, B. ethene, C. Isoprene, D. Amino acid. Okay, siapa yang bertuah? Aina Iliani. Kesian Fanisha. Ada tak Aina Iliani? Okey, ada. Okey, kita tengok balik soalan. Which of the following is the monomer for natural rubber? A. Glucose, B. Ethene, C. Isoprene, D. Amino acid. Betul! Isoprene Okay. So A tu glucose. A tu glucose kan? Okay, ni saya tanya macam ni je. Kamu boleh jawab dekat dalam chat dah terus. A tu glucose. So dia monomer bagi apa? Glucose dia monomer bagi selulose, karbohidrat, starch. Betul! Karbohidrat, selulose, starch. Kalau ethene, dia polimer dia apa? Ethene. Betul! Polyethene. Polyethene. Polyethene boleh Amino acid, polimer dia apa? Protein. Very good. Okay, very good sebab kamu fokus. Okay, next question. Okay. Kita buka sini. Okay. Okay, ini.
The following word equation shows a chemical process. The following word equation shows a chemical process. Protein to amino acid. Protein to amino acid. The process is A. Esterification. Esterification. B. Saponification. C. Polymerization. D. Depolymerization. Janganlah jawab dulu. Saya baru nak buat ni. Bila? Okey, ni daripada protein kepada apa? Kepada amino acid. So, apa nama proses dia? Okey. So, tak apa. So, kita tengok juga siapa yang boleh jawab. Alah, Aina Safia memang tak ada kan? Hamizah Abdul Halim. Okey. So, apa nama proses dia, Hamizah? Proses daripada protein ke amino acid. So, A, B, C, D. A, esterification. Okay, betul. Yay, depolymerization. Sebab daripada polimer kepada amino acid. Very good. Okay, next question. Okay, the chemical substance X and Y are added separately into liquid latex. The latex added with X solidify, while the latex added with Y remains in liquid form. Okay, bila X ni masuk dalam latex, dia solidifikan latex. Tapi bila Y letak dalam latex, dia latex remain liquid. Okay, so soalan dia adalah which of the following can be X and Y? So untuk A, okay, atas ni X, atas ni X. Okay, yang sorry, atas ni X. Kenapa ni? Allah. Okay, masalah. Okay, yang ni Y. Okay, so A dia adalah formic acid. Okay, dan Y, okay, answer. Y adalah ammonia solution. Okay, B, dia X adalah ammonia solution. Okay, Y adalah formic acid. Okay, C, X adalah nitric acid. Dan Y adalah sodium chloride. Okay, D, X adalah sodium hydroxide. Okay, dan Y adalah nitric acid. Lisa saja je. Okay, so sekarang ni kalau kita letakkan X dalam latex, okay, X tu akan coagulatekan latex, tapi kalau Y dia akan prevent coagulation. So, mana substance berikut ni adalah X dan Y? Okay, faham soalan ni? Faham soalan ni Saya nak pilih daripada Picker Wheels ni. Okay, jangan jawab lagi, Mai kata. Okay. Ainin Sofia ada? Tak ada.
Zu ke Imrani? Imrani ada? Imrani pun tak ada. Okay. Zu je lah. Okay. Najihah. Najihah ada Najihah. Okay, Najihah. So, saya buka balik soalan. Okay. So, apa jawapan dia? X apa? Y apa? Okay, betul. Okay, sebab asid dia akan coagulate latex, ammonia atau alkali akan prevent from coagulation. Okay, saya lupa nak tanya. Tadi. A plus science. Okay, saya lupa nak tanya tadi. Okay, kalaulah kita dah letak asid, lepas tu latex tu dah coagulate kan? Kalau kita letak ammonia lepas tu, latex tu jadi liquid balik ke ataupun dia remain coagulate? Itu soalan saya. Kalau kita letak asid, latex tu akan coagulate. So dia jadilah solidify. Lepas tu kita letak pula ammonia. Dia jadi liquid balik ke ataupun dia remain solidify? Okay, ammonia helps to neutralize the acid. Okay, so jawapan dia adalah okay, tak apa, Asya. Okay, jawapan dia adalah dia masih lagi coagulate. Dia tak akan kembali kepada liquid. Kenapa? Sebab dia dah tergumpal tadi. Tak apa. Sebab dia dah tergumpal tadi. Bila dah tergumpal, kita tak boleh nak buka gumpalan tu lagi. Contohnya, okay. Kalau kamu masak telur kan, kamu pecahkan telur, letak atas kuali, dia akan jadi daripada colourless kepada warna putih tu kan. Boleh tak yang dah masak tu, dah jadi putih tu, jadi balik telur yang asal tu? Tak boleh. Sebab kalau kes telur ni dia dah bergumpal dia punya protein tu dah bergumpal jadi warna putih. Tak boleh nak uraikan, tak boleh. Kalau dah pecah membran protein tu, dia tak boleh nak cantum balik kan? Tak boleh. Okay. So, ayat di kat sini ammonia dia prevent latex daripada coagulate. Tapi kalau dia dah coagulate, dia tak boleh jadi balik liquid. Okay. So, next question. Okay. Okay, ni soalan senang. Siapa dapat ni, bertuah. Okay, which of the following solutions can prevent coagulation of latex? Which of the following solutions can prevent coagulation of latex? A. Ammonia. B. Acetic acid. C. Formic acid. D. Sulfur. Okay. Dah tahu dah. Kita tengok. Siapa yang bertuah? Saya. Saya rasa saya bertuah. Kita tengok betul tak? Tak betul apa Biza? Okay, Hana Khalilah ada tak? Tak ada. Okay.
Narjiha Farhani kan tak? Tu dia nak Aisyah Humairah, dia nak tunjukkan dekat dunia, kat YouTube kan kita akan upload ni kat YouTube. So dia nak tunjukkan dekat dunia yang orang tu tak ada. Okay, Najiyah Farhani ada tak? Okay, Najiyah Farhani. Okay, buka balik soalan. Okay, which of the following solution can prevent coagulation of latex? A. Ammonia, B. Acetic acid, C. Formic acid, D. Sulfur. So, jawapan dia adalah mestilah terakat sekali. Okay, Najiyah apa jawapan dia? Najiyah Farhani. Betul! Ammonia! Yay! Okay. Last question Siapa yang betul? Hafizah mesti tuan tak Hafizah? Last question ni Hafizah. Okay. Zul pun dah jawab. Okay. Dengar betul. Okay. Ni tak nampak saya saran balik. So, upon vulcanization of natural rubber. Okay. Soalan dia. A. The isoprene monomers are linked together to form long chain. Okay, B. The polymer chains are cross-linked by nitrogen atoms. Okay, to B. C. Okay, nanti saya delete je dah. C. The polymer chains cannot slide over each other. Okay, D. The polymer chains are packed more closely together. Okay, ni saya delete. Okay, ni tak boleh delete pula. Alah, silap lah. Okay, tak apalah. Okay. So, kamu nampak tak? Walaupun dia overlap. Saya silap tadi. Penat je kesalin. Tu lah, dia hilang balik. Okay, boleh nampak tak? Walaupun dia overlap sikit dengan gambar. Hello. Okay. So, upon vulcanization of natural rubber, pilih yang mana yang betul Okay, so kita tengok. Semua boleh jawab. Hafizah, akhirnya. Tapi boleh jawab tak masalahnya? Okay, so bila kita buat vulcanization of natural rubber, mana yang betul A ke, B ke, C ke, D? Kamu rasa apa? Betul! Okay, kenapa A salah? Soalan saya dulu, kenapa A salah?
Hello, hello. Kenapa salah? Tak ada siapa boleh jawab. Kenapa salah? Sebab cuba baca ayat tu. Itu adalah proses apa? Isoprene monomers are linked together to form long chain. Apa nama proses dia? Dia bukan vulcanization. So nama proses dia adalah dia adalah polymerization, bukan vulcanization. Yang B tu, kenapa dia salah? Ya, sebab dia bukannya nitrogen. Dia patutnya apa? Sepatutnya apa hal Mai? Sepatutnya dia adalah sulfur, betul ya Fiza? Sepatutnya dia adalah sulfur. Okay. So yang C ni sebab dia ada cross link sulfur atom tu, dia susah nak slide over each other. Okay, kita tengok balik gambar tadi. Gambar ni. Okay, kita tengok balik gambar ni. Okay, sebab dia ada cross link ni, so dia susah nak slide. So nanti dia akan pergi balik ke sini kan, sebab dia ada cross link ni. So sebab tu sifat dia lebih keras Faham tak kenapa? C tu betul. Okay, the polymer chains cannot slide over each other. Okay, last kali dia bukannya pack more closely together. So D tu pun salah. So habislah topik 4 carbon compound. Okay, itu sahaja. Nanti saya akan letak latihan di Google Classroom. Okay, so ingatkan kawan-kawan kamu untuk tengok YouTube siapa yang tak hadir tu Okay, annyeonghaseyo. Bye.